Buka dekat WPS ke Word ke. Lepas tu besarkan macam tu sikit. Sebab tulisan tu kalau ikutkan kecil lah. Alhamdulillah. Umi Rupiah, okey ke tajuk tadi? Saya tak balas. Tajuk tawaduknya seorang Nabi, okey ke? Kata Umi ada tajuk lain. Saya bincang dengan Ustaz, rasa macam tajuk tu okey. Untuk Maulidul Rasul tu. Okey, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Jom kita pada hari ini, orang lelaki pergi semayang kan, jadi kita kuliah sikit. Boleh jemput sama-sama untuk okey. Terima kasih Umi Rupiah dan sahabat-sahabat di apa namanya, audio kuliah ya. Audio kuliah yang bersama dengan kita. Ramai yang BDR, yang pulang ke kampung halaman. Dikabarkan 4 juta yang akan pulang ke kampung sebab cuti hari Selasa kan. Orang ambil cuti hari Isnin. InsyaAllah mudah-mudahan semua selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. So insyaAllah pada hari ni kita nak sambung buku Fiqh Wanita Muslimah. Fiqh yang berkaitan dengan wanita. Dan bukan sahaja wanita, tapi wanita yang Muslim lah. Kalau Muslim ni macam mana dia kena buat? Kalau bukan Islam, mungkin cara dia lain sikit kan. Tapi orang Islam ni ada dia punya do and don'ts dia. Ada yang kita boleh buat, ada yang kita tak boleh buat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syariat kepada wanita bukan untuk mengongkong. Syariat ni bukan dia nak bagi wanita ni tak bebas. Bagaimana yang telah diperkatakan oleh perjuangan hak-hak wanita, begitulah ya, feminisme, yang merasai hukum Islam ni menyekat. Contohnya wanita keluar kena pakai tudung. Dia kata kita pun nak bebas juga, jadi nak buka juga tudung. Buka lah. kalau rasa pakai tudung ni tak bebas, dipersilakanlah. Islam ini bukannya menghadkan pembahagian ataupun langkah wanita tak terlalu jauh berbanding dengan orang lelaki. Orang lelaki dia boleh keluar kalau dia tak minta izin isteri. Kahwin pun boleh. Nak kahwin 2, kahwin 3 boleh, hak dia. Tapi secara budi bicaranya kita dah hidup berkongsi kehidupan. Jadi cantiknya dimintalah ataupun dibincanglah. Kerana nanti dalam kehidupan pun akan berjalan perkongsian dua jiwa ini. Jadi perempuan nak keluar rumah kena minta izin suami. Dulu nak keluar rumah kena minta izin ibu dan ayah. Bukan untuk menyikat, tapi untuk menjaga. Berapa ramai pada hari ini yang apabila tidak beramal dengan apa yang Islam perkatakan dari sudut had-hadnya, menjadikan wanita kurang nilainya lah. Wanita itu dipermainkan, jiwanya, perasaannya, akhirnya tergadai maruah. Ini yang kita takut apabila wanita tidak beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan pergi tajuk hari ini ialah tajuk berkaitan dengan wanita haid. Seorang wanita yang haid, apakah hukum dia melihat mushaf? Bila kita sebut mushaf, dia mesti yang bercetak lah. Lembar yang digabung-gabungkan akhirnya jadi buku. So yang ini kita panggil mushaf. Tapi mushaf tu bagaimana? Persoalan tentang mushaf pun berbeza juga. Mushaf mestilah sesuatu yang bercetak. Dia punya muka depan, ada punya muka belakang. Itu mesti itu baru mushaf. Kalau dia contohnya macam ayat Quran tu dekat dinding tu, dia surah apa tu yang belah sana tu? Ke tak pernah perasan pun surah apa, Ustazah? Surah apa nak kena bangun pula kata. Tak apa. Katalah panjang sikit. Surah Yasin. Surah Yasin. Itu kepanggil mushaf tak? Confused juga ni. Kalau panggil mushaf, tak wuduk tak boleh pegang lah kan? Mushaf yang disepakati, yang sahabat-sahabat di IG, sound tak kuat. So kena dekat sikit.
Kena dekat sikit. Berlebar lah ya muka saya. Sebab saya tak bawa ni. Tak bawa mic. Saya rasa mic saya tertinggal kat mana-mana. Cari-cari semalam tak jumpa. Baik. Kalau apa yang disepakati dari sudut mushaf itu sendiri, kan ada pentakrifan-pentakrifan yang dia sesuai. Dia bukan sahaja mengikut kepada bahasa, kan? Dia mesti mengikut kepada istilah yang digunakan oleh masyarakat ataupun istilah secara formalnya. Jadi untuk ahli Al-Quran, orang-orang ulama Al-Quran bila sebut mushaf ialah sesuatu yang dicetak yang ada kulit muka depan, kulit depan dan kulit belakang, baina duffatain, di antara dua kulit, yang mana dengan resam Osmani. Hatta kalau cetak tu bukan dengan resam Osmani, resam Majid kan dulu kita baca, ataupun ada resam-resam yang lain. Saya pernah tengok ada semalam dia buat Quran tu, dia cetak Quran tu resam yang berbeza, yang mana dekat depan dia tu semua sama. Contoh kalau ayat tu satu muka surat, atas tu huruf waw, bawah tu akan huruf waw juga. Kalau mula huruf alif pada baris yang kedua, baris kedua daripada bawah pun mula huruf alif juga. Dia buat cantik macam tu. Tapi ni bukan resam Osmani lah. Resam Osmani yang seperti mana yang kita baca. Yang anak-anak kita pun sekarang memang kita pakai resam Osmani, tak semestinya lah. Huruf alif, lepas tu bawah pun huruf alif. Waw, huruf waw. Yang tu yang disepakati oleh ulama dunia, mengatakan itu adalah mushaf. Kalau yang dah terjemah pun bukan mushaf. Dan diterjemahan kan, macam yang saya pegang ni, sebelah-sebelah kan, bahasa Melayu, bahasa Arab dan ayatnya, dan bahasa Melayu. Yang ni juga bukan mushaf. Kita panggil apa? Terjemahan lah. Tafsir pun boleh juga. Tafsir ataupun terjemahan, yang ni tidak menjadi istilah yang dimaksudkan di dalam perbicaraan ini, kerana yang kita nak tengok adalah mushaf. Kita baca dahulu apa yang Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini seorang ulama tafsir. Dan dia membicarakan tentang fiqh wanita. So hari ni kita nak bacalah, nak tengok apa yang dia bicarakan tentang fiqh wanita. Dia kata membaca Al-Quran untuk orang yang haid adalah haram. Okay? Dengan pelbagai keadaan. Ijma'. Membaca Al-Quran untuk orang yang haid ialah haram. Sama ada dia baca dekat atas jadah ke, dekat atas katil ke, membaca. Maksudnya ada suara lah. Kan? Cakap. Action. Suruh action ni kan tak ada keluar suara. Tapi kalau baca mesti ada suara. Itu maksudnya baca. Mesti ada saut. Mesti ada bunyi yang keluar daripada mulut kita. Ini kerana kenapa tak boleh baca Quran? Quran tu bukan ke Allah letakkan, kirimkan kepada umat Nabi Muhammad untuk diamalkan, untuk dibaca, menjadi ibadah. Kan? Tilawatihi ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Kenapa pula orang haid tak boleh baca Quran? Kalau kita tengok pada sebabnya kerana apa? Kita boleh baca dekat yang baris perenggan yang pertama. Ini kerana kesucian Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Sahabat-sahabat, sekarang suara dah okey ke? Di IG, di Facebook, dekat audio kuliah pun mereka kata okey. Okey. Kenapa? Apakah penyebab Al-Quran itu tak boleh dibaca oleh orang haid? Jawapannya satu, sebab Al-Quran itu suci. Al-Quran itu suci. Al-Quran itu mulia. Qadasatul Quran. Kesucian Al-Quran. Ibu-ibu kalau nak tahulah, saya ni duduk Parit Kudus di Johor. Nama kampung saya Parit Kudus. Kudus tu asal perkataan qadasa. Macam Masjidul Aqsa taklah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Baitul yang suci, qadasa. Jadi maksud Kudus, qadasa ni tinggi, nama Allah
Allah Al-Qudus. Apa yang mulia, yang datang daripada Allah, dia pelihara kesucian dan kemuliaannya. Macam Al-Quran. Al-Quran tu dia ada qadasah dia, iaitu ada kesucian dia. Bila dia suci, Al-Quran ini suci, orang yang tak suci tak boleh baca. Orang yang haid keadaannya tak suci, maka dia tak boleh membaca Al-Quran. Hanya orang yang suci sahaja dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Yang suci bukan pada tangan dia, tapi suci pada hadas dia. Dia tidak ada hadas besar. Kalau orang lelaki, bila masa dia ada hadas besar? Kalau orang perempuan, hadas besar tu haid kan? Orang lelaki? Lupa lah, Ustazah lama tak belajar fiqah lah. Orang lelaki ada tak? Kau orang lelaki tak pernah hadas besar? Persilakan akak kita. Ada tak orang lelaki pernah tak hadas besar? Waktu? Lepas bersama? Lepas bersetubuh, orang lelaki hadas besar. Walaupun tangan dia tak ada najis, tapi dia hadas besar. Orang perempuan hadas besar waktu haid, waktu nifas. Hadas besar. So keadaan tersebut, keadaan tu, keadaan hadas besar itu menyebabkan dia tidak suci dan tidak competent. Kalau dalam bahasa hari ini, tidak patuh syarak kan? Is not competent untuk membaca Quran. Tak layak untuk dia membaca Al-Quran. Kenapa? Dia tidak suci. Begitu juga berwudu adalah wajib dari sudut kebersihan. So orang itu apabila dia nak menyucikan diri dia, dia lepas hadas kecil, terkentut tadi, bawa petai, dahsyat betul. Dia dah terkentut, dia ada hadas kecil pada diri dia. Keadaan dia hadas, tidak suci. Maka dia nak bersuci tak? Ya, nak baca Quran, dia wajib untuk bersuci. Bagaimana cara bersuci untuk hadas kecil? Dua lah. Kalau hadas kecil, wuduk. Kalau hadas besar, mandi. Mandi wajib. So, dua keadaan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelonggaran bagi wanita yang haid untuk salat dan puasa, sebagai mentaati perintah Allah, begitu juga tidak membaca Al-Quran sewaktu haid kerana mentaati perintah Allah. Okey. Nampak tak ibu-ibu? Kalau seseorang itu haid, dia tak solat. Solat tu kan bagus kan? Solat tu kena buat Muslim. Puasa ni bila cukup syarat kena buat. Tapi bila orang tu haid, tak boleh buat. Tak boleh puasa. Dia tak boleh menunaikan salat. Why? Kenapa dia tinggalkan salat? Kenapa dia tinggalkan puasa? Jawapan kepada soalan tadi kerana dia sedang mentaati perintah Allah. Allah yang suruh dia supaya jangan salat. Allah yang suruh dia supaya jangan berpuasa. Samalah hukumnya. Apabila kamu haid, Allah yang suruh kamu tinggalkan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan yang ketiga membawa Al-Quran. Tiga-tiga ni tak boleh buat. Yang kata tak boleh siapa? Allah, betul tak? Allah Asy-Syari'. Allah yang memberikan hukum syariat. Maka selepas pada ini, kalau kita dengar ada kawan-kawan kita tanyakan soalan, nampak gaya macam alim lah kakak. Dia macam ni, Ustazah, saya ni dah selalu lah sebelum tidur baca Al-Mulk. Boleh tak kalau saya period saya nak baca Al-Mulk juga? Kita dalam hati kita, oh dia baca Al-Mulk siap malam. Jadi orang yang tanya tu pun nak bagi tahu kemas lah kan. Saya baca Al-Mulk siap malam. Jadi boleh tak period saya nak baca juga? Keadaan yang kedua sebenarnya menunjukkan kau baca kerana kau suka ataupun kau tinggalkan kerana perintah Allah suruh tinggal. Kita ni buat apa semuanya bukan kerana kita. Kerana apa yang Allah suruh. Apa yang Allah nak. Dekat situ kita nak tahu di manakah tujuan kita baca Al-Quran.
Kalau nakkan ketenangan, jom kita tengok pada tulisan syarahan kepada cerita ini, bab ini, wanita yang haid. Dia kata, seperti mana membaca Al-Quran waktu suci itu adalah ibadah. Kata Syekh Sya'rawi, kita kan baca Quran sewaktu kita suci, memang tak lain tak bukan kerana Allah. Kita nak Allah rahmati kita, kita nak Allah lindung kita. Kita baca Quran, nak Allah bagi ganjaran pada kita. Kita nak baca Quran supaya Allah bagi rahmat pada kita. Dia kata, begitu jugalah tidak membaca Quran sewaktu haid adalah satu pengiktirafan daripada hamba Allah dengan kesucian Al-Quran. Kita angkat bendera bagi tahu seolah-olah lah, bila kita haid dan kita tak baca Quran, kita nak bagi tahu Quran ini suci. Kita nak junjung Quran itu tinggi, bahawa kesucian pada Quran menyebabkan kita tak layak untuk baca Quran. Kalau kita berdegil juga nak baca, tanda kita sedang maksiat pada Allah. Betul tak? Kan taat lawannya maksiat. Dan bila kita nak taat, kita buat apa Allah suruh. Kita maksiat, kita tinggal apa Allah suruh. Dan kita buat apa Allah larang. Ini maksiat pada Allah. Rupanya ada manusia dalam dunia ni, dia nampaknya sebagai suatu yang baik. Dia melakukan ibadah. Tapi rupanya ibadah itu bukan ibadah, tapi dia sedang melakukan maksiat pada Allah. Sebab tu kita tak boleh nak hukum. Kita tak boleh nak ambil, memanglah betul, kita memang kena tengok apa luaran. Tapi hakikatnya ibadah ni, dia benda tu hakikatnya yang nilai dia Allah. Betul tak? Ibu-ibu, berapa ramai orang pada hari ni yang buat ibadah tapi sebenarnya sedang buat dosa. Tadabbur yang boleh kita ambil untuk diri kita. Daripada kisah ataupun perbicaraan hari ini, seorang yang kita nampak baca Quran tapi rupanya haid, dia sedang buat maksiat pada Allah. Dan dalam kehidupan kita, kita tak tahu dekat depan kita ni ada ramai orang yang beribadah tapi hakikatnya sedang melakukan dosa. Dosa tak dosa. Kalau orang tu dia bagi sedekah banyak pada orang, tapi hasil sumber sedekah tadi tu ialah daripada money laundering. Tahu money laundering? Orang kata cuci duit. Orang-orang yang dapat duit daripada tempat yang tak betul lah. Bukan hak dia pun. Maka dia cuci, dia bagi pada orang-orang yang rajin bagi sedekah. Oh, dia pun bagi-bagi sedekah. Semua orang puji. Baguslah dia tu. Kan? Bagus dia tu, sedekah banyak. Tolong orang sana sini. Tapi daripada duit yang haram. Manusia tak boleh nak mengukur orang tu ibadah dia betul ataupun tidak. Semua kerja Allah. Kita nampak luaran kan, tapi dalamannya Allah yang tahu. Hakikat sesuatu perkara tu Allah yang tahu. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita kembalikan apakah ibadah kita tu untuk siapa sebenarnya. Apa guna kita buat ibadah tapi hakikatnya kita tak buat pun untuk Allah. Kita nak ambil pandangan mata manusia ke untuk kita nak bawa depan Allah nanti? Malu kita depan Allah. Kau dulu buat ibadah ni untuk siapa? Yang kau buat semua ni untuk siapa? Terdiam kita. Sebab tak ada secebis pun dalam hati kita tak kala kita buat ibadah untuk Allah. Lillahi ta'ala, tak ada. Maka hari ni, mari kita tengok balik. Tujuan aku buat ibadah adalah untuk Allah. Maka kalau Allah suruh tinggal, tinggallah. Tapi kalau nak baca juga boleh, tapi jangan baca dengan suara. Kalau haid, nak baca juga tak boleh lah ustazah, dah menggeletar ni, tak baca surah Al-Mulk. Okey, tak apalah, bacalah. Tapi jangan baca dengan suara. Kata apa? Kata Syekh, ataupun wanita haid itu boleh mengulangi ayat Al-Quran yang diingatinya dengan akal dia, dengan zihni. Dia ulang dengan kepala dia. Contohnya,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tak sebut kat mulut, tapi dekat akal dia boleh ulang. Dia ulang. Boleh. Itu tak ada masalah. Jangan dia keluarkan suara sahaja. Akan kerana apa? Takut dia terlupa ataupun untuk tenang hati dia. Dia rasa tak boleh tidur kan. Sebab apa? Besar sangat jin kacau ni kan. Selagi tak baca ayat kursi. Tapi kalau ayat-ayat yang pendek, ibu-ibu, contohnya macam Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang pendek yang dah menjadi zikir. Dalam kehidupan kita, kita boleh baca tapi niat zikir. Jangan niat membaca lah. Mesti kena tukar niat. Iaitu, aku bukan sedang membaca Al-Quran, tetapi aku sedang melantunkan zikir yang telah aku biasa buat dalam perbuatan kita ataupun seharian kita. Okey, itu habis dah bab satu bab hari ini, iaitu wanita haid melihat mushaf. Mushaf tu tak ada masalah untuk dilihat. Kan, buka mushaf tu, bukan tengok, bukan pegang ya. Dia buka, dia baca, tapi jangan baca dengan suara, tapi dia baca dengan akal boleh. Jom, kita tengok kepada bab yang kedua. Ada 4 bab kita nak masuk hari ini. Saya terjemah tu ada tersalah sikit. Hukum memancut air mani di luar rahim sewaktu haid. Yang ini sebenarnya hukum dia inzal fid dakhil rahim. Inzal dalam rahim lah, bukan luar rahim ya. Saya silap dia punya terjemahan inzal tu. Baik. Kita tengok dahulu hukum berkaitan dengan haid sebelum datangnya Islam. Ada 2 golongan. So sahabat-sahabat di luar sana, terima kasih Umi KFH yang dah share, masya-Allah. 2 ya. 2 golongan manusia terhadap haid. 1 golongan dia, golongan yang menyangka haid adalah kejijikan. Mereka beranggapan wanita haid ini tidak mungkin akan makan bersama suami mereka, duduk bersama-sama, bergaul dalam satu rumah yang sama. Bahkan bukan sahaja suami mereka, malahan anak-anak mereka juga tidak boleh bersama dengan ibu-ibu mereka yang sedang haid. Ini golongan yang melampau lah kita letak. Kita kata golongan pelampau tentang haid. Maksudnya dia kena duduk dekat satu bilik berasingan. Bayangkan ibu-ibu, ada store tak kat rumah? Kita kena duduk store waktu kita haid. Tak boleh campur. Makan dekat store, tidur dekat store. Macam COVID lah pula rasa kan. Kuarantinkan diri kan dekat rumah. Tak boleh bersama. Macam tu keadaan golongan yang menganggap haid ini adalah suatu macam virus, najis, sial, dia nanti pindah kat kita. Allahu Rabbi. Kita tak boleh fikir kan? Boleh macam tu. Ya, memang ada masyarakat yang begini sebelum kedatangan Islam. Betapa mereka sangat merendahkan kualiti perempuan tu. Hak perempuan. Tak boleh masak tu seronok juga kan? Tapi bukan tak boleh masak saja. Tak boleh buat apa. Maksudnya, katalah kalau benda tu berlaku zaman ini, di tempat kerja ni, kan? Katalah benda tu diterima oleh Islam, orang haid tak boleh masuk office lah. Nanti habis sial semua satu office ni. Adakah? Memang ada Islam. Dia macam apa, berhati-hati begitu ke? Macam sama Macam sama. Maksudnya memang ada lah. Dia rasa period tu macam kat tangan lah. Darah tu kat tangan. Tapi tertekan juga kan? Kalau pada saya lah, saya rasa kalau benda tu kita macam kenapa pula? Kalau kita kahwin dengan lelaki macam tu kan, na'udzubillah min zalik.
Yelah. Maksudnya nak kena bagi dia semula suami dia tu kefahaman tentang haid itu balik. Macam mana orang zaman dahulu memang sudah di apa orang kata doktrin dah. Sampai tak lalu lah, memang tak boleh nak makan lah kalau orang yang haid tu masak. Habis kita pergi kedai makan tak tahu orang haid tu yang masak, chef semua tu kan. Tapi memang yang ini hakikatnya memang ada depan kita, dan zaman jahiliah dahulu memang ada golongan yang macam ni. Terlalu menguatkan ataupun kita menyusahkan. Sebab tu Islam datang dengan salam. Al-Islam, asal perkataan salam, sejahtera, yang baik-baik, tenang-tenang sahaja. Islam datang dengan agama yang membawa kepada keselamatan, kesejahteraan, supaya semua rasa okey. Golongan kedua, golongan yang tidak langsung kisah akan keadaan wanita sama ada haid ataupun tidak haid. Yang kedua ni main langgar je lah. Tak kisahlah kamu haid ke tak haid. Kalau abang nak, kamu kena bagi. Macam tu lah kan. So, boleh sahaja mendatangi isterinya walaupun dalam keadaan haid. Nama Ustazah Nurul Iman, Akademi Nurul Iman. Orang haid di kuarantin. Betul lah. Orang haid macam kena kuarantin lah kan. Okey. Golongan kedua ni tidak langsung ada had pemisah kepada seorang wanita. Waktu mereka haid, mereka boleh digauli oleh suaminya, dan juga berkaitan dengan waktu haid juga boleh digauli oleh suaminya. Kedua-dua. Tak ada beza. Ini pula golongan yang terlalu beringan dengan haid. Di manakah kecantikan Islam? Dia sebut begini, maka telah datang agama Islam yang sangat meletakkan haid di antara kedua-dua golongan ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan atas muka bumi ini. Ummatan wasata. Kamu ini iaitu umat Nabi Muhammad, Islam datang ambil yang wasati, ambil yang pertengahan. Dalam bahasa Melayunya yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah. Ini konsep Islam. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Tidak terlalu kita kata orang perempuan jijik, kotor, membawa najis di dalam rumah kita, tidak. Ataupun sampai boleh datangi waktu haid, maka kedua-duanya itu adalah kuat-kuat pelampau, dan yang kita nak adalah yang tengah-tengah. Maka Islam telah datang agama Islam meletakkan di antara dua ini, antara golongan pelampau dan golongan yang terlalu berlonggar dengan hukum ini. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jom kita baca sikit tentang ayat haid ini. Surah Al-Baqarah 222 ya. Ayat Nabi Imran. Betul kita ada punya ayat dia tu. Okey, betul. Ayat 222 surah Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Okay? Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ketika dibacakan, boleh tengok balik nota tu, ketika dibacakan huwa adha, dekat situ dia punya hukum dia. Kul huwa adha, dia adalah kotoran ataupun dia adalah sesuatu yang menyakitkan.
sebenarnya lebih tepat menyakitkan. Adha yu'zi. Adha yu'zi, iaitu yang macam ada jarum kita kenakan dekat tangan kita. Itu maksudnya sakit. Kenapa pula dia kata dijawabkan, ditanya kepada Nabi, haid tu apa? Nabi jawab, dia adalah sesuatu yang menyakitkan. Adha. Manna wal adha. Apa? Manna wal adha dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat berapa? Manna wal adha tentang infak. Infak ayat 200 berapa dah? 200 ujung-ujung juga ada tu. Ayat berkaitan dengan infak. Manna wal adha. Okay. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu dengan mengungkit manni, mengungkit adha dan menyakitkan. Dah bagi duit, orang tu datang minta kita duit, kita pun bagi RM10. Lepas tu kita kata, itulah, yang kali jangan malas kerja. Sedap je kan? Dia melontarkan perkataan tersebut yang menyakitkan orang yang menerima duit tadi. Sebenarnya ini telah membatalkan sedekah tersebut. So nak bagi-bagi ya. Kalau tak nak bagi, qaulun ma'rufun aw maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Kalau kamu tak nak bagi, cakap je, minta maaf lah, saya tak ada duit kecil. Macam tu. Saya baru tadi bagi. Boleh. Tapi bagi tahu dengan cara yang baik. Kalau nak bagi, tapi jangan sakitkan hati. Itu adha. Di sini, pada ayat ini, begitu juga. Kenapa pula haid itu menyakitkan? Di manakah sakitnya berkaitan dengan ayat ini? Ingat ya, kita sebut balik. Syekh Sya'rawi ialah seorang mufassir. Dia orang yang sangat hebat dalam mentafsir Al-Quran. Tengok bagaimana cara pandangan mata seorang ahli Al-Quran. Dia kata ketika dibacakan huwa adha, iaitu dia menyakitkan, ayat Quran tadi telah menunjukkan kepada kita hukum untuk mereka yang beriman dengan ayat Allah. Orang yang beriman bila dibaca qul huwa adha, di sana dah ada petunjuk. Iaitu apa? Kalau benda tu menyakitkan, kita kena duduk dekat ke kena jauh kah? Dah tahu dah dekat depan tu ada longkang. Kita nak jalan juga ke dekat jalan tersebut? Ataupun kita tahu dah dekat depan tu ada kaca. Nak pijak ke nak mengelak? Pastinya kita akan elak kan? Sebab benda tu menyakitkan. Bila Allah bagi tahu kepada kita, sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang akan menyakitkan, maka kita kena jauhi. Di sana sudah ada larangan. Walaupun dia tak gunakan pun perkataan kat situ adalah jauhilah isteri kamu ke, ataupun haram. Betul tak? Haram untuk kamu bersama dengan isteri kamu. Tak guna haram. Betul tak? Tak guna. Tak ada perkataan haram. Tapi perkataan tu adalah pernyataan. Statement yang biasa. Dia adalah menyakitkan. Tapi seorang ahli tafsir, dia melihat di sebalik perkataan huwa adha, dia tahu di sana ada larangan untuk kita dekat dengan orang yang haid. Seorang suami mendekati isteri mereka yang sedang haid. Sebab apa? Nanti kamu akan sakit. Di manakah sakitnya? Bagi kita sama-sama bincang. Okay? Usah berdebat pada masalah ini dengan pandangan kacamata perubatan. Dia kata tak payah pergi tanyalah. Doktor kata apa? Doktor akan kata begini. Oh, ini adalah cycle, menstrual cycle. Macam tu. Kitaran haid seorang wanita. Doktor akan ada pandangan dia sendiri tentang biologi manusia. Tak payah tanya, dia kata. Sebab perkataan ini al-mahid, dia kata usah berdebat pada masalah ini dengan kacamata perubatan dan pentafsiran mereka dan takwilan mereka.
Sebab yang mereka cakap itu tidak boleh mengatasi hukum. Yang Allah cakap ialah hukum, betul tak? Yang Allah bagi tahu dalam Quran itu suatu benda yang the real thing. Tak payah bukti-buktikan lah. Nak tengok sakit ke tak kalau bersama dengan isteri waktu haid, nak cuba. Kalau tetap sakit, okey. Lah tak boleh lah. Tak perlu. Sebab sains dia kena bukti, betul tak? Kita belajar, anak-anak kita belajar sains PDPR kan? Bukan anak kita belajar sains, kita pun belajar sains juga. Sama-sama belajar. Dalam sains, eksperimental. Benda tu dieksperimenkan. Baru dia boleh jadi satu hipotesis. Baru dia boleh jadi satu fact pada mereka lah. Sebab sains dia tak boleh datang dengan teori tanpa pembuktian. Sebab tu kita kata, orang yang belajar sains, dia boleh jadi, kalau tak diikat dengan Rabbaniyah, tidak diikat dengan akidah, dia boleh jadi Mu'tazilah moden. Takut pula dengar ya. Betul. Sebab dia punya asas dia mesti kena ada bukti. Dia kata, mana Allah? Tak nampak. Kalau you nak kata Allah ada, you tunjuklah bukti Allah ada. Dalam akidah kita, ada tak bukti Allah ada? Terlalu banyak bukti Allah ada. Kau boleh buktikan pada aku tak yang Allah tak ada? Jawapan akliyahnya yang kita nak jawab balik dengan ahli rasional ni. Can you show me satu perkara yang menunjukkan Allah tak ada? Nak jawab balik lah. Tapi mereka nak tengok, kalau ada mestilah ada. Mana Allah ni bentuk macam mana? Akhirnya jadi Mu'tazilah modern, ya. Panjang pula cerita sampai ke Mu'tazilah ya. Nak bagi tahu ibu-ibu, sahabat-sahabat, bila hukum dia mengatasi segalanya, tak payah buktikan, tapi Allah dah bagi tahu dah, haid itu kalau kamu tak jaga, tak hati-hati, kamu tak jauh isteri kamu akan sakit. Di manakah sakitnya? Jom kita tengok. Dengan perkataan tidak sama sekali, ini kerana perkataan al-mahid telah umum atas darah haid yang bermaksud tempat haid dan masa seseorang didatangi haid. Masya Allah. Kak Ima bersama dengan kita. Kak Ima, apa khabar? Okey. Al-mahid, kalau kita sebut haid ke kita sebut mahid? Kita sebut haid kan? Tapi kenapa dalam Quran sebut wa yas'alunaka 'anil mahid? Ada mim. Kemudian fa'tazilun nisaa fil mahid. Kenapa ada mim tu? Subhanallah. Mim tu, ibu-ibu, untuk kita lah, orang awam macam kita baca terjemahan haid, dah cukup lah haid. Tapi untuk orang yang mendapat hikmah Allah dengan tadabbur, bukan tadabbur sahaja, tafsir Al-Quran, mim itu suatu perkara yang sangat besar. Haid tak ada mim, tapi mahid, apa dia punya dilalah dia, apa dia punya special dia, ada sebut mim. Mim di situ adalah menunjukkan dua perkara. Yang pertama, mim itu adalah tempat, dan mim yang kedua ialah masa. Saya tuliskan sikit Saya tuliskan sedikit, pusing sikit. Okey. Mim, mahid, mim ha ya dad. Ha, haid. Kita panggil haid. Mim di sini ada dua maksud dia, iaitu yang pertama menunjukkan kepada mim itu tempat, dan mim yang kedua iaitu tempoh masa. Contoh dalam bahasa Melayu, biasa kita guna musalla, betul tak? Sebenarnya salla. Sala. Bila masuk mim, musalla. Jadi mim ini ialah tempat salat. Okey? Ataupun boleh jadi juga waktu salat.
Tapi biasa kita tak guna yang nombor 2 ni lah. Kita guna yang tempat solat sahaja. So, jadi mahid iaitu tempat haid. Di mana darah haid keluar iaitu kemaluan wanita. Jadi, waktu wanita keluar darah haid, suami tak boleh dekati lah antara tempat ni. So, tempat tadi tu, tempat keluar haid tu tak boleh dekati. Okey? Yang kedua, tempoh masa. Tempoh masa wanita haid, dia bukannya 5 minit. Dia bukannya 5 jam. Tapi dia ada tempoh. Dia ada duration. Paling kurang 1 hari. Paling lama 15 hari. So, daripada awal sehingga penghujung, sehingga habis, maka itu semua adalah tempoh. Katalah kebiasaannya 7 hari. Maka dalam masa 7 hari, walaupun dekat selang-selang tengah ni, ada yang chips more. Chips more. Apa tu? Chips more kan? Kejap ada, kejap tak ada. Chips more kat tengah-tengah ni. Walaupun dia kejap ada, kejap tak ada, tapi sebab dia dalam tempoh, jadi tak boleh dekati. Subhanallah. Masya Allah. Ayat Allah, mim sahaja memberikan hukum yang sangat-sangat banyak untuk para fuqaha. Orang yang faqih, dia tidak boleh menjadi orang yang faqih kalau dia tak tahu ilmu bahasa Arab. Orang nak jadi mufassir yang boleh tafsir Quran, dia takkan boleh tafsir Quran kalau dia tak tahu bahasa Arab. Mesti kena tengok meme tadi tu. Macam kita tengok KRCC lah. Ui, tinggi macam tu. Kita tengok mahid meme. Sebab tu kita baca Quran boleh ngantuk kan. Sebab kita tak faham. Tapi ulama' dia baca bukan satu ayat. Qul huwa adha dengan satu perkataan. Mahid itu dia nampak terlalu besar sehingga boleh keluarkan hukum-hukum dalam fiqah. Masya Allah. Semalam saya dengar satu ceramah, pengajian lah, bukan ceramah lah, istilahnya pengajian. Pengajian Syekh Zarkashi. Syekh ataupun Imam Az-Zarkashi, penulis buku Al-Burhan. Subhanallah, dia hidup 48 tahun kalau tak silap saya. Tapi apa dia punya yang saya nak bawa keluar, 48 tahun dia hidup, 48 buku dia keluar. Dan 48 buku dia keluar tu, bukan satu buku tu macam buku isi tadabbur saya jual kan. Satu buku tu 90 buku surat, 100 buku surat, 300, tak. Buku yang berjilid-jilid. Kalau ibu-ibu tengok kat belakang tu kan, ada kan buku yang berjilid kan. Itu 1 tahun. Tahun depan keluar lagi berjilid. Subhanallah, banyaknya ilmu dia. Sebab apa ibu-ibu dia banyak ilmu? Kerana dia melihat satu benda, satu Quran tu, setiap ayat itu dengan pandangan yang luar biasa. Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami. Jadi kalau minum air zam-zam tu, ibu-ibu niatlah. Sebutlah nama-nama imam yang kita tahu. Kan banyak nama imam kita tahu. Sebut, ya Allah, jadikan anak aku ni macam Imam Bukhari. Itu dah. Ma'uz zamzam bima syuribala. Minum air zam-zam dengan niat. Ya Allah, jadikanlah dari aku ni terang hati macam mana hati Nabi Musa AS. Niat. Kita nak dapat macam ulama-ulama zaman dahulu. Subhanallah, kehidupannya tak sibuk dengan benda dunia, tapi meninggalkan legasi ilmu yang sangat besar untuk kita pada hari ini. Apa lagi ibu-ibu? Kita ada masa lagi 5 minit sahaja. Okey. Baik. Sebenarnya panjang lagi tentang azar tadi tu pada siapa. Saya habiskan ya. Yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni saya habiskan. Pada perkataan al-mahid, iaitu huwa adha, telah memberikan peringatan kepada akal kita bahawa telah keluar hukum, iaitu pada perkara yang kotor. Perkara yang kotor itu berbahaya dan membawa larangan untuk kita menjauhi perkara tersebut sekiranya kita mahu selamat. So bila Allah kata benda tu bahaya, menyakitkan, so kita akal yang sihat, kita akan kata okey, kita kena jauhilah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu, telah menjadikan haid
pada wanita adalah sebagai proses rembesan yang wajib ataupun yang sangat perlu untuk diri wanita dan juga untuk melahirkan keturunan. Kalau kita nak lahirkan keturunan, kalau tak ada haid, tak boleh nak ada anak lah. Dan tidak ditentukan sakit itu kepada sebahagian, kejap, saya terselang. Maka diperintahkan lelaki, maka perintahnya apa? Orang lelaki kena jauhi isteri lah waktu isteri haid. Adakah akan membuatkan para suami akan sakit? Jawapannya ya. Kalau suami dekati isteri waktu dia haid, suami akan sakit. Suami akan mengalami kesakitan pada alat dia, bukan saja pada alat kemaluan tetapi pada proses untuk keluarkan anak benih lagi selepas pada itu. Maksudnya jadi mungkin tak berkualiti dan sebagainya. Persoalannya, adakah darah haid itu sakit untuk lelaki ataupun perempuan? Ni soalan timbul lagi. Syekh Sya'rawi kata, laki sahaja ke sakit atau perempuan sakit apabila pada darah haid ini? Jawapannya, Syekh tanya dan Syekh jawab, darah haid itu adalah sakit kepada kedua-duanya. Akan menyebabkan kesakitan berlaku pada dua golongan. Ya isteri maupun suami. Suami pasti, isteri pun sama. Ini kerana ayat tersebut adalah umum untuk keduanya. Tidak ditentukan sakit itu kepada sebahagian dan menafikan sebahagian yang lain. Antara akibat yang menyebabkan lelaki akan sakit ialah darah haid akan menyebabkan kemaluan lelaki yang merupakan tempat terpancutnya air mani akan mengalami radang. Sakit. Kalau sakit tempat lain tak apa lagi. Sakit kalau di tempat kemaluan ni, kita boleh tahulah macam mana baru lepas beranak kan. Tempat peranakan ni tempat yang sensitif. Bila berlaku radang di situ, jadi akan menyebabkan bakteria yang ada pada darah haid tersebut akan berpindah kepada kemaluan orang lelaki. Saya tak tahulah kalau orang bukan Islam macam mana. Ada tak kawan-kawan dengan orang bukan Islam? Secara logik lah. Kita cerita hukum ni pada kita lah orang Islam kan. Dia orang setubuhi tak isteri waktu haid? Tak pernah tanya. Just nak tahu. Secara logik akal, kan geli. Tak selesa. Betul tak? Jadi kita nak tahu juga, diorang buat tak benda? Diorang buat tak dari sudut rasionalnya? Kita sebab Allah cakap, kita orang mukmin, dia terus letak dah suatu benda yang tak boleh buat. Secara logik, ada tak orang nak dekati isteri dalam keadaan yang tak baik? Jadi kalau dia dekati, mungkin akan berlaku kesakitan tersebut pada orang lelaki, radang pada kemaluan. Dan pada wanita pula pun ada, dia punya kesakitan je. Apa yang sedang berlaku adalah Allah menciptakan rahim wanita dan kantung telur ataupun ovari wanita itu yang mengandungi ovum. Apabila ovum keluar daripada salah satu kantung telur, maka wanita yang ovum yang tidak disenyawakan, sempurna untuk disenyawakan, akan melekat pada dinding rahim yang menyebabkan akan menggugurkan darah dan Allah akan ciptakan hormon untuk wanita. Apabila hormon tersebut telah ada, maka keluarlah darah haid daripada dinding rahim wanita tadi. Sebab tu antara benda yang subhanallah luar biasa dalam diri manusia ini adalah hormon. Betul tak? Hormon itu suatu benda yang akan merangsang untuk darah tadi keluar. Maka Allah ciptakan hormon tersebut bila ada telur ataupun ovum yang tidak disenyawakan. Ada orang bila nak betulkan balik dia punya haid, doktor akan bagi ubat hormon lah. Sebab hormon tu yang akan menjadikan dia boleh keluar dengan lancar ataupun tersekat-sekat ataupun jadi nak anak dan sebagainya, hormon. Haid adalah darah yang mengandungi telur-telur yang tidak aktif. Maka kawasan haid, pada waktu kita haid, kawasan tu jadi lembab. Dan berada dalam keadaan yang rapuh. Dia fragile sangat. Ini tepat dinding wanita, permukaan tempat keluar, semuanya tempat yang sangat-sangat sensitif. Tempat yang lembab
menjadikan faraj wanita tersangat sensitif dan akan menyebabkan bakteria mudah berebak dengan mudah. Orang lelaki kena radang, perempuan pun kena radang. Bila dah kena radang, akhirnya menyebabkan pada wanita berlaku radang dan kemaluan sama ada lelaki dan wanita akan terjejas. Ini berlaku apabila seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya sewaktu haid. It's so simple. Dalam bahasa Al-Quran tu simple. Huwa adha. Kita terang daripada telur, daripada ni. Allah bagi tu senang je. Dia punya resolusinya, jangan kamu dekatlah dengan isteri kamu. Betul tak? Resolusinya, fala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Apabila ibu tengok Quran, jumpa ini maksudnya resolusi. What should we do? Apa yang sepatutnya kita lakukan? Maka jauhilah. Bukan maksud jauhi sampai dia tak boleh duduk kat rumah kan. Pergi sewa homestay pula waktu haid kan. Susah pula kan. Ada orang suami dia kena duduk hotel waktu isteri dia mengandung. Tak tahulah kan. Macam-macam perangai manusia ni. Jadi ibu-ibu, maka nak elakkan kamu berasa sakit, kamu menjadi sakit, isteri kamu menjadi sakit, jauhilah isteri kamu sewaktu haid. Kita ada lagi 2 tajuk, iaitu hukum wuduk dan menyentuh mushaf, dan yang kedua aurat wanita dalam solat. InsyaAllah kita akan tengok selepas pada ini. Okey, ada soalan sikit. Ada yang bertanya, kalau dah bersetubuh lepas tu baru perasan ada haid, macam mana? Okey, kalau untuk yang tidak perasan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini tidak akan diletakkan kesalahan itu bila dia tak tahu. Dan apabila dia bersama dengan wanita waktu dalam keadaan haid, dari sudut dosa tak ada. Sebab dia tak tahu. Okay? Dan yang kedua, adakah dia akan kena sakit macam yang tadi tu? Sebab tu wanita cantiknya dia ada kalender wanita. Kalau dah apa orang kata in the corner dah rasa perut tak sedap, macam dah darah, bukan darah ya, baru orang kata tanda-tanda kan, keruh-keruh dah keluar tu, bagilah sinar pada suami, angkat bendera merah, bendera putih angkat kat rumah, dekat luar rumah, bendera merah angkat kat suami. Jadi cakap kat suami, I'm in the corner, kan. Ataupun tak apa, kalau dah berlaku, walaupun dia dalam keadaan haid, mudah-mudahan tidak berlaku apa-apalah, sebab mungkin masa tu dia nak keluar, tapi mungkin dia tak keluar lagi. Tapi apabila sudah diganggu-gugat, ganggu-gugat lah istilah kita, diganggu-gugat dah tempat tersebut, maka dia terus keluar. Boleh jadi juga begitu, kan? Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala maha besar rahmatnya menjaga keadaan orang yang melakukan sesuatu yang tanpa sengaja. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. Diganggu, betul, proses tu diganggu. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Kita sekarang dalam bulan Maulidur Rasul, Rabiul Anwar ataupun Rabiul Awal. Ulama sebut Rabiul Anwar kerana banyak sangat cahaya yang Nabi bawa untuk kita. Kami ada buat ni di DRL, kita ada buat CR tu Cinta Rasul bersama DRL. Siapa nak dapatkan badge ni boleh ambil kat sana. Kita ada juga madu, sama-samalah kita mengamalkan amalan yang Nabi makan, antaranya kurma. Kita cuba bagi dekat lagi diri kita dengan amalan makanan-makanan sunnah, cuka, habatus sauda. Dan kalau kita biasa makan madu, kita nak tengok juga madu tu macam mana. Madu tu madu yang memudaratkan ke, ataupun madu yang bukan yang madu yang kita tak suka tu, bukan, itu lain cerita lah. Madu poligami tu. Sebab ayah saya dia tak ada kencing manis, tapi dia rajin makan madu. Dan doktor kata madu yang dimakan tu adalah madu yang bercampur. Memang madu tu dicampur dengan apa tu nama dia? Gula Melaka.
Madu tu dicampur dengan gula Melaka, maka dia akan jadi warna dia samalah, warna pirang juga. Ayah saya memang makan madu, tapi salahnya salah pilih madu. Dan jadi sampai ayah saya kena kencing manis, dan bila dah kena tu payahlah. Dan kemudian ada madu betul, tapi lebah tu diternak pula. Diternak, dia bagi makan apa benda. Jadi dia tak jadi natural lah. Jadi kita bawa madu daripada Yaman. Yaman memang tempat yang sangat-sangat madunya bertahap kualiti tinggi. Dia tak campur. Kalau ibu-ibu letak dekat tepi tu pun, kalau tengok semut tak datang pun. Sebab apa? Dia bukan madu yang apa? Yang campur gula. Bukan campur gula perang, gula merah dan sebagainya. Ini amanah penjual sendiri, sebab kita tak tahu kan. Penjual tu amanah dia dengan Allah lah. So kita ada bawa sana, ada 3 jenis. Ada marai yang paling biasa RM45. Kita bagi hari ni semua diskaun RM5. Sebenarnya baru di Rasul. Yang 75 tu nama dia Sumrah 75 kita bagi 70, dan lagi satu Sidr 135 kita bagi 130 saja. Ada juga cawan mak DRL berharga RM10, dan buku Izzi Tadabbur siapa yang boleh dapatkan harga RM25. InsyaAllah kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.